Astaghfirullahalazim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Linnabil karim wa ashabihi kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang berusaha, pengurusi serta barisan kepimpinan ahli jawatan kuasa Syura Al-Mizan Sagil Parit 3, yang dihormati Ketua Kampung Sagil Parit 3, yang juga imam pada malam ini. Hebat tu Ketua Kampung kita. Semua boleh, alhamdulillah. Ataupun kena paksa dengan Imam Musli. Yang dimuliakan tuan-tuan imam surau Al-Mizan Sagil Parit 3. Terusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dapatlah kita bersama-sama pada malam ini untuk kita meneruskan pengajian dalam hadis, iaitu matan Arba'in Nawawiyah, hadis yang ketiga. Pada malam ini kita teruskan hadis yang ketiga daripada matan Arba'in Nawawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithus salis an Abi Abdurrahman Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal islamu ala khamsin. Buniyal islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa sawmi Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ketiga ini maksudnya
dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma katanya, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dirikanlah Islam atas 5 rukun. Syahadah, pengakuan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawasanya Muhammad Rasulullah, dan mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat dan mengerjakan haji di Baitullah dan puasa bulan Ramadan. Diriwayatkannya oleh Bukhari dan Muslim. Sarah hadis ini. Hadis yang disebutkan tadi diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, yaitu Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar Al-Khattab. Beliau seibu dengan Hafsah, yaitu Zainab bin Maz'un, saudara perempuan dari Osman bin Maz'un. Ibnu Umar memeluk Islam di Mekah bersama ayahnya sewaktu beliau masih kecil. Setelah itu berhijrah ke Madinah bersama ayahnya. Waktu terjadi peperangan Tabuk, beliau tidak diperkenankan turut berperang kerana umurnya masih muda. Tetapi peperangan Khandaq beliau ikut sama berperang dengan umat Islam. Begitu juga dalam peperangan-peperangan yang lain. Hadis ini tuan-tuan diriwayatkan oleh Bukhari Muslim daripada Ibnu Umar, yaitu Abdurrahman Abdullah Ibnu Umar Al-Khattab. Maknanya ada kaitan dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Maknanya anaklah, anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Beliau seibu dengan Hafsah, yaitu Zainab binti Maz'un, saudara perempuan dari Osman bin Maz'un. Anak Umar Al-Khattab ini memeluk Islam di Mekah bersama ayahnya, iaitu Sayyidina Umar. Sewaktu dia masih kecil, dia memeluk Islam bersama ayahnya lah. Setelah itu berhijrah ke Madinah bersama Sayyidina Umar. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan, Ibnu Umar ini sewaktu terjadi peperangan Tabuk, beliau tidak diperkenankan, tidak dibenarkan untuk berperang. Kenapa tuan-tuan? Kerana pada masa itu Ibnu Umar, iaitu Abu Abdurrahman ini masih kecil, masih muda. Tetapi dalam peperangan Khandaq, peperangan Parit, beliau, ini Ibnu Umar, anak Ibnu Umar ini ikut bersama perang dengan umat Islam yang lain. Begitulah seterusnya dalam perang-perang yang lain. Ini semangat jihad tuan-tuan. Sahabat-sahabat dulu masih kecil pun dia nak anak dia ikut berjihad bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan ada di zaman Rasul, dia ada 3 orang anak laki-laki berperang. Ketiga-tiga anak laki-lakinya syahid di medan perang. Dia perasaannya bercampur baur. Ada sedih, ada gembira. Sedihnya kenapa tuan-tuan? Sedihnya dia kematian ketiga-tiga anak lelakinya. Dia gembira juga kerana ketiga-tiga anak laki-lakinya syahid. Dan dia sedih juga kerana dia tidak ada anak yang nak dibawa berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini anak kita, mak, abah nak masuk socar, masuk socar dan mati lu. Itu dulu tuan-tuan tahun-tahun 60-an, tahun-tahun 50-an, masuk socar, soldier lah. Masuk socar aja, bila nama operasi masuk hutan, mak papa dakdu. Pantang tali krem. Wah, cuak aja. Pantang polis tekan rumah. Kena ngopo kaya. Hatinya dah berdebar-debar.
Takut bawa berita yang tak baik. Tapi kalau postman datang rumah, gembira. Duit. Tapi kalau polis yang datang ke rumah, dakduk sebab dulu tidak ada alat komunikasi yang canggih semacam ini. Maknanya zaman Rasul, siapa yang ada anak laki-laki semuanya digalakkan perang. Sampai yang muda-muda pun nak perang sama. Sekarang ini anak kita syahid di jalan yang lurus. Kat highway syahidnya. Kedegang. Syahid dah tu. Baik. Nilai hadis ini tuan-tuan. Nilai hadis yang ketiga ini, Imam Nawawi berkata bahawa hadis ini terhitung satu hadis yang sangat besar nilainya, yang menerangkan dasar-dasar agama Islam dan asas-asas hukumnya. Kerana ini, beliau menjadikan hadis ini salah satu daripada hadis 40 karangan beliau yang harus dipelajari dengan baik oleh umat Islam. Sementara itu, Imam Bukhari sendiri memasukkan hadis ini dalam kitab iman untuk menerangkan bahawa Islam dijadikan bagi pekerjaan dan bahawa Islam dan iman terkadang satu pengertian yang sama. Maknanya betapa pentingnya hadis yang ketiga ini menerangkan dasar-dasar Islam. Sebab kebanyakan hadis yang ketiga ini berkaitan dengan rukun Islam yang 5, tentang syahadah, tentang solat, tentang zakat, tentang haji, tentang puasa. Semuanya berkaitan dengan rukun ataupun asas-asas Islam. Okey tuan-tuan. Perkara yang berkenaan dengan sendi Islam. Islam itu didirikan atas 5 sendi. Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu didirikan atas 5 sendi, 5 rukun. Pada hadis tersebut ada menerangkan sendi Islam, iaitu Islam itu didirikan dari 5 sendi yang menjadi sebagai rukunnya yang amat penting. Islam itu ada 5 rukun ataupun 5 sendi. 5 sendi itu dikenal sebagai rukun Islam yang masuk kepada bahagian fardu ain yang diwajibkan atas tiap-tiap orang Islam mengerjakannya menurut ketentuan hukum. Daripada 5 sendi ini, 5 rukun Islam ini kita kena melaksanakan semuanya. Tuan-tuan, nak cerita rukun Islam ni tuan-tuan, budak 7 tahun dia boleh hafal. Budak 9 tahun dia boleh hafal. Mengucap 2 kalimah syahadah. Solat 5 waktu. Tak? Lepas tu puasa di bulan Ramadan. Lepas tu mengeluarkan zakat. Lepas tu mengerjakan haji. Semua orang tahu tuan-tuan Semua orang tahu tentang rukun iman, rukun Islam. Apakah kaitan? Apakah ikatan antara rukun Islam yang 5? Apakah kaitan antara rukun Islam yang 5? Okey. Sempurna iman bagi yang menerima sepenuhnya. Siapa yang menerima rukun Islam yang 5 tu, yang sendi 5 tu, daripada mengucap sampailah mengerjakan haji, kalau kita terima sepenuhnya, maka sempurnalah keimanan kita. Bagi yang menolak semuanya, mengucap pun tidak, sembahyang pun tidak, maknanya zakat pun tak buat, puasa pun tak buat, apa lagi, haji pun tak buat. Agak-agak tuan-tuan nak kata apa orang ni? Mengucap dia tak nak. Dia tak nak mengucap. Tuan-tuan nak katakan apa? Kafir lah.
Tak nak mengucap. Yang membezakan Islam dan kafir apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau dia tak melaksanakan semua rukun Islam yang 5 itu, maka dia kafir. Dia tak buat. Tapi kalau mengucap, dia ambil satu je. Mengucap, dia masih lagi Islam. Okey? Sesiapa yang engkar salah satu, ataupun dia ambil yang pertama je, syahadah je, dia mengakui, dia masih lagi Muslim, tuan-tuan. Dia masih lagi Muslim. Sesiapa yang menerima tetapi malas melakukan yang 4, kecuali syahadah, dia mengucap, dia masih Muslim, tetapi dia fasik, orang yang mengekalkan dosa. Dan sesiapa yang melakukan dan ikrar secara pura-pura, dia orang munafik. Ini lagi bahaya orang munafik, tuan-tuan. Jadi ini kaitan syahadah, kaitan rukun Islam, kaitan sendi yang saya kata bunyal Islamu ala khamsin. Jadi Islam itu sendinya 5. Nah, siapa tolak semua, kufur, kafir. Siapa yang mengucap kalimah syahadah tapi tak buat semua, dia orang yang fasik. Tapi biasanya kita ni Muslim, tapi Muslim yang kadang-kadang buat, kadang-kadang tak. Puasa kadang-kadang penuh, kadang-kadang tak. Sembahyang ada juga, tinggal tak. Zakat mana yang nak buat, tak buat, tinggal. Haji jauh sekali, yang tak mampu memang tak buat. Ini masih lagi Muslim, tak? Tapi kita kena ingat, rukun Islam ini kena laksanakan semuanya secara serentak bila sampai masa dan waktu dan ketikanya. Jangan ditunggu-tunggu. Sampai masa semayang, sampai masa Ramadan, sampai masa cukup haul zakat, mampu pergi haji. Ni rukun Islam. Selain yang 5 ini, ada lagi perkara-perkara yang lain menjadi bahagian atau cabang daripadanya. Maknanya rukun Islam yang 5 ini kita kena laksanakan. Jadi apa yang kita buat itu rukun Islam berkaitan dengan ibadah. Naknya tuan-tuan, kenapa dalam rukun Islam pertama kok syahadah, kedua amalan solat, ketiga Islam yang ketiga amalan juga zakat ataupun puasa, yang keempat puasa, yang kelima pun amalan iaitu haji. Kenapa yang pertama kok syahadah? Nak tanya tuan-tuan lah. Ni siapa yang bijak, saya bagi RM50 anak-anak lah, bukan tuan-tuan. Angkat tangan anak-anak, siapa dapat? Saya bagi ada budak ramai tadi kan, nampak tadi ramai budak. Ni cakap betul ni anak-anak. Ustaz bukan bohong ni. Ustaz ada duit ni. Bukan bapak anak-anak. Okey, nak bagi duit ni, mana duit RM2 ni? Siapa dapat? Agak-agak kenapa rukun Islam yang pertama mesti syahadah? Anda pun nak agak-agak lah. Bapaknya pun tak tahu juga nak kadang-kadang. Agak-agak apa nak? Dapat tak? Tak dapat. Siapa dapat? Dapat dek? Agak-agak lah logiknya. Kenapa kok rukun Islam tu yang atasnya kok syahadah dulu, yang lain baru ibadah. Agak-agak dia ada kaitan dengan iman. Apa agak-agak? Agak-agak lah. Soren tu alhamdulillah. Tadi niatnya nak bagi yang ini tadi, yang warna purple tadi ni, yang ini tak dapat sudah. Tak apa, nanti boleh fikir lagi. Sebab kalau kita tak mengucap syahadah,
ahlong, tong tai, dia sembahyang 5 waktu. Diterima tak ibadahnya? Diterima tak ibadahnya? Ya ora. Mutusami, muturola. Dia tak mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia tak mengucap tu. Diterima tak ibadahnya? Dia tak terima. Maknanya, kenapa rukun Islam pertama ke syahadah? Kerana salah satu syarat ibadah diterima adalah orang Muslim, orang beriman Muslim. Bila dah mengucap, dia orang Muslim. Bila Muslim, sembahyangnya diterima, puasanya diterima, zakatnya diterima, hajinya diterima. Cacalek memang bukit gambir kono, takonlah kalau ahlong, tong sampah, tong tai. Kon dia sembahyang. Walaupun dia pandai sembahyang lah. Wah, sembahyangnya ustaz tak pernah tinggal ustaz. Orang pernah tinggal. Wah, baca Quran ni pandai baca Quran. Tapi dia tak melafazkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia Muslim ke? Diterima tak sembahyangnya? Ya ora, puasanya terima. Ya ora. Jadi apa kesimpulannya nak? Kenapa syahadah tu mesti atas dalam rukun Islam? Kerana menjadi syarat sah amalan kita diterima. Walaupun kita cenengi parna bin kepeng, semua lewa bin tewul, tetapi kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, diterima ibadah kita. Sebab tu yang atas sekali mesti syahadah, syarat untuk ibadah diterima dalam rukun Islam. Apa pula yang kedua? Rukun Islam yang kedua, solat. Apakah solat hubungannya dengan rukun solat, dengan rukun Islam? Apakah hubungan solat dengan rukun Islam? Bila kita dah syahadah, dalam banyak-banyak ibadah apakah yang paling rapat kita dengan Allah? Anak engkau apa-apa? Banyak-banyak rukun Islam tu yang 4 tu, sembahyang, puasa, zakat, haji. Mana ibadah yang paling rapat dengan Allah? Siapa nak jawab? Keluarkan lagi lah. Nak keluarkan lagi. Ni kali ni merah lah, merah. Sembahyang, puasa, zakat, haji. Mana yang paling rapat dengan Allah? Ibadah mana? Siapa dapat angkat tangan? Sebab ada budak ni. Apa? Kuat-kuat sikit. Sini kau. Alhamdulillah. Ya benar. Abang ustaz. Patutlah dia tadi buat bodoh aja sebab warna biru mah dia. Rasa abang juga. Yalah, tahniah. Yalah. Solat ini merupakan yang paling hampir kita dengan Allah. Hubungan yang paling hampir kita dengan Allah dalam beribadah adalah solat. Sebab tu tuan-tuan, puasa mendina apa? Orang kan? Nabi pun tak 360 hari, tidak 360 hari puasa. Yang paling banyak ibadah puasa, sembahyang, zakat, haji. Puasa, sembahyang lah. Sehari 5 kali. Puasa setahun 30 hari. Kalau yang rajin mungkin Isnin Khamis. Tapi sembahyanglah yang paling banyak kita buat. Sebab kat sembahyang itulah hubungan kita yang paling dekat dengan Allah. Engkau nak juga ya? Okey, tak apalah, bagi can jugalah. Okey, naklah. Okey, dalam sembahyang dalam sembahyang tu, kat mana yang kita paling dekat dengan Allah? Dalam perbuatan sembahyang tu, berdiri ke, rokok ke, sujud, mana yang paling dekat dengan Allah? Siapa dapat? Kau 2 orang. Okey, kat mana? Masa bila? Oh, betul sini kau. Kau jangan harap sama merah, kau dapat lain. Kau dapat RM2. Jadilah okey, jadilah Terima kasih Okey. Bagus. Dalam sujud itulah yang paling hampir kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dia ada kaitan. Pertama, rukun Islam nak diterima ibadah kena syahadah.
Yang kedua tu kenapa ulama susun, Nabi susun, Allah letakkan sembahyang kedua. Tuan-tuan nak susun rukun Islam ni jangan kualik-kualik, tak kena. Sebab dah disusun tu. Yang kedua mesti solat. Sebab solat hubungan rapat dengan Allah. Yang ketiga, zakat. Zakat ini akan menyuburkan harta yang kita perolehi daripada Allah Subhanahu wa taala. Berkat dia menyucikan harta kita yang kita dapat. Apa yang kita dapat itu disucikan dengan zakat. Tapi orang sekarang ni income tax boleh bayar, zakat payah bayar. Iki aku golek tahunan kok walah. Income tax dikejar-kejar dibayar. Kalau zakat tak dikejar-kejar, ia tak dibayar. Yang macam wajib tu macam zakat fitrah wajib lah tu. Mesti bayar tiap-tiap tahun. Macam satu kewajipan. Nek orang bayar zakat fitrah, orang sah raya ni. Orang gaya bila apa kia. Padahal zakat harta, zakat ternakan, zakat biji-bijian tu zakat wajib juga. Tapi tak bayar zakat fitrah. Iki apa ya orang gaya tenan lah. Apa kisah tak bayar lagi. Rupanya tak bayar zakat fitrah. Raya ni tak gaya. Orang gaya teman raya ni ya. Lalilah tak bayar zakat fitrah rupanya. Patutlah tak gaya raya ni. Zakat yang lain yang tak bayar tu saja je. Macam Imam Musli ada 100 ekor kambing. Zakat tu. Imam rekod kan kambing kan. Kambing ni wang Ustaz. Yalah. Zakat menyucikan. Sebab bila dah suci harta kita, kita bagi makan anak bini, barulah berkat kehidupan kita, tuan-tuan. Itu dalam Islam. Betul tak? Kita nak berkat apa yang kita cari, zakatkan. Ya. Sebab apa yang kita dapat bukan kita punya semuanya. 1/3 sahabat, tuan-tuan, dia bahagi 3 bahagian. 1/3 untuk tanam semula untuk modal. 1/3 untuk diberikan sedekah, hadiah atau zakat. 1/3 untuk makan anak bini. Ada tak buat gitu kita? Imam Muslim nimbang sawit 3,000 entuk. Sewu, ki kaya modal lah bocor racun. Sewu ke mangan. Sewu namanya pengusi Haji Mat. Ni saya ni nak nyumbang lah kat surau 100,000 ringgit. Ada gitu. Kain salam. Tak payah Muslim. Ustaz tu podo wae. Tak payah banyak lah. Kalau dapat 3,000, nyumbang 30 jadilah masjid tabung masjid Jumaat tu. Jadilah tak. Itu sekurang-kurangnya. Tak? Walaupun bukan bentuk zakat, dalam bentuk infak. Sekurang-kurangnya. Sebab semalam saya terkejut didatangi oleh seorang hamba Allah yang nak menginfakkan duitnya. Datang sekolah saya, Ustaz nak apa? Kaget aku. Ustaz nak apa? Wah, saya minta macam-macam. Saya minta kalau boleh tuan, nak datang nak nyumbang kita panggil tuan lah. Wah, mudah-mudahan tuan panjang umur, tuan murah rezeki, tuan sehat, macam-macam tak pujilah insya-Allah. Saya punya dewan ni ada pentas, saya nak mozaik. Boleh Ustaz. Kemudian saya punya pay system ni kalau dibuka ngek-ngok. Saya nak okey boleh Ustaz. Kemudian penampis air ni dah sangat sebelah sebab dah lebih 10 tahun. Budak ni minum tuan. Kalau budak ni minum sehari 100 orang, tuan pahalanya besar tuan. Tuan dah bagi orang minum. Besar pahalanya. Baik Ustaz boleh 4,000 rasanya lah. Kemudian apa lagi Ustaz? Kapek surau tu 2 nak ganti. Boleh. Last kali minta Quran. Minta Quran. Berapa Ustaz nak? Saya nak 24 buah. Baik. Agak-agak berapa Quran Ustaz? Satu biji tak lebih RM20. Mungkin 15, mungkin 18. Tak apa. Saya kira RM20. RM20 satu kali 24, 480. Dia ambil daripada kocek duit RM50 besar ni tebal. Tiket kita kredit. Tiket. Ustaz ambil 500 ya. Dia kasi semua. Ni tebal kat semua. Ustaz ambil 500 ya. Saya ambil kira-kira ambil 500. Saya pulangkan balik. Dia masuk kocek tak kira pun dia. Kalau aku nyugut RM5,000 pun dia perasan.
Ni bagi besar ni tuan-tuan. Diikat dengan getah aja. Ni ustaz ambil 500. Tapi dia kasi semua. Jadi kapal dekat ini dengan aku. Kira ambil 500. Lebihnya saya pulang. Ya lebihnya, segini. Luar sikit tau. Luar sikit sangat tau. Ni bagi. Lepas tu, ustaz, macam ni lah. Ni duit Quran ni kalau ada lebih ustaz ambil. Ustaz ambil lah kalau lebih. Saya kira ustaz ambil lah. Lepas tu nak pergi je. Nanti ustaz, saya bagi 2 keping lah ustaz. 2 keping. RM50. Alhamdulillah, mudah-mudahan Tuhan rezeki. Tiga cukup tak? Saya kata ni duit minyak ustaz untuk pengurusan. Tak cukup. Alhamdulillah tuan-tuan, rezeki. Memang dapat rezeki daripada orang yang nak menyumbang tuan-tuan. Dia kata apa? Ustaz, saya dah tua ustaz. Dah tua. Saya ni ustaz dah nak mati ustaz. Kalau saya cari harta je, sampai bila saya nak macam gini? Harapan anak-anak pun, dia tahu anak dia pun tak menjadi, dia kata. Nak harapan dia doakan saya, dia tentu tidak. Ini saya nak infakkan. Mudah-mudahan saya infak, esok selagi ada benda dia akan mengalir kat saya. Betul tuan? Anak dia semua tak menjadi. Bagi duit habis ke mana perginya? Bagi dekat tahfiz dia kata, nak buat apa ya bagi tahfiz ya? Lagi itu jawapannya. Jadi itulah orang yang nak bersedekah, zakat, infaknya datang kepada dia. Yang sedang tuan-tuan, sekali beli Quran tuan-tuan, tahu harganya cuma RM15. Lebihnya yang masuk kocik, orang kata lebihnya ustaz ambil. Ya, dapat hari tu dah dapat 100 duit minyak, dapat 140, 240 tuan saya masuk rezeki. Maksudnya itu dia dah niatkan kat saya, hadiah kat saya ambil jugalah. Kemudian saya belanjalah cikgu-cikgu saya minum. Itu ceritanya. Maknanya kalau kita ada duit banyak, jangan lupa pertama zakat. Yang keduanya apa tuan? Yang keduanya kena ingat, kalau dah zakat lepas, mulalah infak-infak yang lain. Sebab bila kita zakat, kita bagi makan anak minum, barakah. Sebab tu tadi saya dapat duit tu, saya bagi budak tu. Tadi tu. Alah, sikit sangat ustaz. Alah, kek RM12. Yelah, tak apalah. Ada lain ada lagi lah. Saya bagi-bagi kat budak-budak ni. Sebab orang bagi saya bagi kat orang lain. Tak? Infaknya kat budak nasib baik kau ada nak. Zakat ini menyuburkan harta dan menyucikan apa yang kita dapat. Kemudian haji tidak harus bagi orang yang tak ada kemampuan dah. Kalau ada kemampuan dia wajib pergi. Ya, kalau tak ada kemampuan tak haruslah. Haji yang mabrur merupakan haji yang sebaik-baiknya. Kemudian puasa pula. Puasa ada kaitan dengan kawalan diri. Cantik Allah susun rukun Islam cantik. Pertama, syarat untuk diterima ibadah. Yang kedua, hubungan dengan Allah. Kemudian, yang ketiga, berkaitan dengan harta yang kita cari. Yang puasa tu berkaitan dengan nak mendidik diri kita. Itu dah susunan rukun Islam tuan-tuan. Jadi, dalam hadis ini, dia nak kita tahu rukun Islam itu ada 5 sendi yang ada kaitan dengan kehidupan seharian kita. Okey. Bahawa dalam keterangan yang lalu diterangkan bahawa di antara pengertian atau takrif iman ialah tasdik. Dan dalam hadis ini juga diceritakan tentang ada kaitan dengan iman tasdik, iaitu membenarkan di hati segala apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Islam melaksanakan apa yang dibawanya dengan amal. Maknanya dalam hadis yang kedua itu berkaitan dengan iman. Apa iman? Iman itu membenarkan dalam hati, tasdiqu bil qalb, iaitu membenarkan di hati apa yang dibawa oleh Rasul. Apa yang dibawa kita benarkan. Islam pula melaksanakan tadi yang 5. Dah ada iman, ada Islam, laksanakanlah amal-amal yang dikatakan sendi dalam rukun Islam. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu akan datang. Mohon maaf sekiranya ada kesilapan dan khilafan. Kemaafan jua yang saya pohonkan. Kalau ada salah silap, maaf jua Jadi oleh kerana masa pun sudah masuk waktu isyak, mohon maaf. Saya akhiri dengan bacaan doa.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil hilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.